Ramai yang cuba memberikan pandangan mereka masing-masing berkenaan dengan pemilihan PAS yang bakal berlangsung ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masalahnya kebanyakan daripada pandangan tersebut adalah tak betul. Jadi kita terpaksalah membetulkan satu persatu. Letih bang. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pemilihan PAS pada kali ini memang mencuri tumpuan. Kerana apa? Kerana media-media tempatan melaporkan 5 jawatan tertinggi dalam PAS iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan juga 3 naib Presiden tidak dipertandingkan pada kali ini. Akibat daripada tajuk berita yang mengelirukan itu, ramai pihak yang beranggapan dalam PAS ini sudah tidak ada demokrasi. PAS sama sahaja macam UMNO menghalang pertandingan untuk jawatan-jawatan tertinggi dan salah seorang yang memberikan pandangan yang hampir sama sedemikian ialah sahabat saya iaitu mantan Ketua Penerangan UMNO yang juga merupakan podcaster yang hebat di negara pada ketika ini iaitu saudara Syaril Hamdan. Beliau telah mengutarakan pandangan tersebut dalam podcast Keluar Sekejap baru-baru ini. Saya nak katakan pada pandangan saya politically PAS miss an opportunity lah. Yeah, Dia buat agree. Saya rasa percaturan yang mungkin silap. Kerana ya kita boleh terangkan perbezaan secara objektif. Tetapi apa yang dilihat di luar sana ialah tidak ada demokrasi dalam PAS. Saya nak sebut dekat PAS dan Perikatan Nasional ni, anda adalah pembangkang. Sebagai pembangkang, anda tidak dapat mendominasi berita dan cerita dan imajinasi rakyat seperti kerajaan. Sebab kerajaan ada peluang, hari-hari ada event, hari-hari ada kenyataan, hari-hari akan keluar berita dan kacamata televisyen. Anda tidak ada peluang itu. Anda perlu grab sebarang peluang untuk memberikan satu inspirasi dan message dan juga optik yang akan buat orang suka kepada anda. Dan apabila anda dilihat tidak membuka ataupun tidak ada pertandingan dalam pemilihan, apa yang membezakan anda dengan UMNO? Apa yang membezakan anda dengan lawan anda? Jadi di sinilah saya fikir mungkin sepatutnya dibagi je lah. Tetapi disebabkan budaya itu dipandang serong oleh sebahagian daripada pengundi yang anda sedang cuba tangkap ni PAS, sebab itu anda kena orchestrate sepatutnya. Jadi that's why I think it's an opportunity miss. Yang kalau orchestrate pun kita tahu yang maintain 5 tu akan menang kot. Saya sangat menghormati Syaril Hamdan. Saya sangat menjulang pandangan beliau. Tetapi dalam hal ini, dengan segala hormatnya, saya terpaksa memberitahu Syaril Hamdan betapa beliau adalah silap. Sangat-sangat silap sebenarnya. Kenapa saya katakan beliau silap? Pertamanya, mari kita lihat tentang bagaimanakah sistem pemilihan dalam PAS ini berfungsi dan bergerak. Kerana PAS dengan UMNO ini sebenarnya lebih kurang je pun. Mereka ini datang daripada kerangka yang sama. Untuk seseorang, sebagai contohlah saya kan, saya hendak bertanding jawatan tertinggi dalam PAS. Maka saya kena pastikan mana-mana kawasan ataupun dalam UMNO bahagian mencalonkan nama saya untuk bertanding jawatan-jawatan tertentu itu. Contohnya jawatan naib presiden. Dan kemudian sekiranya kalau ada kawasan ataupun bahagian, kalau UMNO bahagian, sekiranya kalau ada kawasan dalam PAS mencalonkan nama saya untuk bertanding jawatan naib presiden, saya kena tengok pula berapa banyakkah kawasan yang menyokong pencalonan saya. Sekiranya kalau pencalonan saya itu mendapat sokongan yang melebihi kuota, maka saya ini layaklah untuk bertanding jawatan naib presiden tersebut. Maka pertandingan akan berlaku. Kawasan-kawasan PAS ini semuanya bermuktamar. Semuanya mengadakan mesyuarat agung masing-masing. Dan dalam mesyuarat agung tersebutlah mereka akan senaraikan siapakah calon untuk naib presiden, timbalan presiden, presiden executive pusat dan macam-macam lagi. Kemudian semua ini akan dihantarkan kepada PAS Pusat untuk pengiraan dan sebagainya. Dan seperti mana saya katakan, berkemungkinan besar tidak ada sesiapa pun yang hendak mencalonkan diri untuk bertanding 5 jawatan tertinggi PAS ini, ataupun mungkin adalah yang mencalonkan diri tetapi tidak mendapat sokongan yang mencukupi. Maka oleh itu, kelima-lima jawatan tertinggi PAS ini tidak dipertandingkan kalau ikut ayat media. Ayatnya sebenarnya ialah tidak ada pertandingan. Beza tahu antara tidak ada pertandingan dengan tidak dipertandingkan. Dalam UMNO dulu, yang seperti mana berlaku dalam PAU pada awal tahun ini, menyaksikan jawatan presiden dan juga timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan, dihalang untuk bertanding. Dalam PAS ini tak pernah ada halangan. Siapa nak bertanding jawatan-jawatan tertentu, silakan. Kalau anda rasa anda layak, silakan. Bertandinglah, no problem. Kalau dapat cukup pencalonan, dan anda bertanding. Tidak pernah dihalangi, tidak pernah disangkutkan apa-apa pun. Tetapi macam saya katakan, pada tahun ini tak ada siapa yang nak bertanding. Maka 5 pemegang jawatan itu menang tanpa bertanding.
Itu bezanya kat sini. Tetapi saya berminat untuk ulas berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Syahril Hamdan, iaitu PAS telah kehilangan satu peluang kemasan untuk memberikan satu optik kepada rakyat. Konon-kononnya PAS ini menjulang demokrasi dan juga memberikan satu inspirasi dan juga mesej yang jelas kepada rakyat betapa PAS ini sebenarnya boleh diharapkan dalam kanta demokrasi itu sendiri. Di situlah yang saya mengatakan Syarif ini silap. Sebab kalau Syarif ini benar-benar faham tentang sistem demokrasi yang ada dalam PAS, seperti mana dalam UMNO pun, pastinya Syarif boleh mengakui hasil daripada demokrasi itulah yang membolehkan 5 jawatan tertinggi PAS ini tidak ada pertandingan. Semuanya menang free. Sebab mereka bermesyuarat. Setiap kawasan ini kalau nak mencalonkan orang-orang tertentu whatsoever, macam saya katakan tadi, mereka akan bermuktamar. Mereka akan mengadakan mesyuarat agung. Dan macam saya sebutkan tadi, mereka akan menyenaraikan setiap calon untuk semua jawatan dalam PAS yang bakal dipertandingkan. Dan memandangkan semua jawatan tersebut diisi oleh orang-orang yang sama, dicalonkan orang yang sama, maka semua orang itu menantang bertanding lah. Tidak ada pertandingan dekat situ. Boleh faham Bukannya kita dapat satu nama, kemudian kita blok, tak bagi bertanding. Orang ini kena kekal sebagai presiden sebagai contohnya. Itu baru betul. Tapi dalam PAS tidak berlaku seperti itu. Dan cara Syarif menyebut itu seolah-olah macam segala benda ini telah diaturkan, telah dicaturkan, telah disusun dan sebagainya. Tak ada siapa punya susun apa-apa dalam PAS ini, Syarif. Dalam PAS ini ada ratusan kawasan tau. Macam mana kita nak catur semua kawasan tersebut ikut kepala otak kita? Dia tak boleh macam tu. Mesti akan ada beberapa kawasan yang mempunyai pemikiran yang lain. Mungkin dia nak letakkan orang-orang dia sebagainya. Tetapi benda tak berlaku macam tu. Semua kawasan PAS bersatu hati menyokong kepimpinan yang ada. Sebab terbukti, di bawah kepimpinan yang ketika inilah PAS mencapai keputusan yang paling baik dalam mana-mana pilihan raya umum sejak merdeka sampailah sekarang. Jadi, bak kata pepatah Inggeris, kenapa kita mesti hendak betulkan benda yang tak rosak, betul tak? Bak kata Sanusi Maknur, dah orang tak nak bertanding, nak paksa buat apa masalahnya? Tapi itulah, menyebut tentang Sanusi ini, ada juga yang cuba membawa satu naratif. Konon-kononnya, Sanusi ini sebenarnya dah isi pencalonan untuk jawatan timbalan presiden ataupun naib presiden. Tetapi pencalonan tersebut ditolak. Tak bagi, Sanusi tak boleh bertanding. Tetapi untuk jawab benda itu, Sanusi sendiri dah jawab dah sebenarnya. Dalam satu video yang telah saya kongsikan kepada anda pun sebelum ini, Sanusi sendiri kata yang beliau hanya mengisi pencalonan untuk jawatan AJK PAS Pusat. Beliau tak berani untuk mengisi pencalonan untuk jawatan naib presiden ke, timbalan presiden ke, apatah lagi presiden. Sebab beliau sendiri kata, beliau tahu kelayakan beliau takat mana. Beliau hanya layak sampai takat AJK PAS Pusat saja. Lebih dari itu, beliau tidak layak, tak menepati kriteria. Itu Sanusi cakap tau. Dan benda inilah sebenarnya yang ada dalam PAS. Di mana orang-orang PAS ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini memang tak nak jawatan. Percayalah cakap saya. Mungkin anda rasa macam pelik kan. Bohonglah tak nak jawatan. Serius bang. Orang-orang dalam PAS ini seboleh-bolehnya, mereka ini memang elak daripada dapat jawatan. Kalau betul-betul mereka ini masuk usrah lah kan. Mereka memang tak nak jawatan tu. Selagi mereka boleh elak, mereka akan elak. Inilah sebenarnya budaya dalam PAS. Budaya tak nak jawatan. Dan oleh kerana itu, saya ingin menyeru kepada Syahril, sahabat saya dan juga kepada siapa yang mungkin terkeliru. Tolong hormati sistem demokrasi dalam PAS dan tolong terima hakikat betapa PAS sebenarnya betul-betul menggunakan segala kaedah demokrasi yang ada sehingga menyebabkan 5 orang yang tertinggi ini kekal jawatan mereka tanpa bertanding. Mereka menang free. Ini semua adalah hasil daripada demokrasi yang diamalkan oleh PAS sekian lama seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan dan juga termaktub dalam Akta ROS. Terimalah benda itu dengan tenang dan fahami betapa dalam PAS ini budaya tak sama dengan apa yang anda sangkakan.